Saudara Shalom, 弟兄姐妹们平安。 sebelum kita baca firman Tuhan, boleh nggak kita kuli-kuli wamanda kopi deren gitu, bilang gini, ya kita tepok-tepok bilang Yuni Chen Hao. 有你真好呀！我们 Ada istri suami Yuni Chen Hao. 还没有开始的时候，我们向前后左右我们的弟兄姐妹说：“有你真好。 Nah, gitu ya. Suami istri nggak ada yang berantem tadi pagi ya. Sekali lagi, Yu Zu Yesu Zui Hao. 有你真好，有主耶稣最好。 Ya, alangkah baiknya ada Tuhan paling baik. Amin. Amin. Saudara terkasih, kita buka Alkitab kita Amsal pasal ke-12. 我们打开圣经箴言书第12章， Amsal 12, kita akan baca 2 ayat. 箴言书第12章，我们读两个经文。 Amsal 12 ayat 11 terlebih dahulu. 先念的箴言书第12章第11节。 Saudara, hari ini topik kita bicara pekerjaan, semoga itu cocok juga buat kita yang mungkin sudah pensiun. 今天我们是要思想关于职场的这个工作可能我们已经退休的，我们也是可以被吸引。 Amsal 12 ayat 11, firman Tuhan, saya membaca Indonesia terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. 箴言书第12章第11节，耕种自己田地的必得饱食，追随戏佛的却是无知的。 Satu lagi Amsal 22 ayat 29. 另外就是在箴言书第22章第29节， Amsal 22 ayat 29 berkata begini, demikianlah firman Tuhan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. 箴言书第22章第29节，你看见办事殷勤的人吗？他必站在君王面前，必不站在下贱人的面前。 Saudara yang terkasih, jikalau kita memikirkan ayat ini, 弟兄姐妹，如果我们思想这一段的经文， mungkin kalau kita hanya melihat bahasa Indonesia, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kita akan sedikit bingung. 如果我们单单看印尼文的，我们可能会感到疑惑。 Terutama firman berkata, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia. 就是圣经里面说，耕种自己田地的却是戏佛的。 Apa maksud firman Tuhan ini? 这一段的经文是什么意思呢？ Saya ingin mengajak kita melihat beberapa terjemahan dari bahasa Inggris. 让我们用英文的版本来看一下。 Dan juga teks asli di dalam bahasa Ibrani-nya. 其实，在这个希伯来文的原文里面， Sehingga kita memahami maksud firman Tuhan yang tertera di dalam teks ini. 因此我们可以很清楚的明白神的话在这一段的所说的是什么。 Saudara, terjemahan NIV berkata, siapa yang mengolah tanah akan memiliki makanan berlimpah, tetapi siapa yang mengejar angan-angan, mengejar fantasi, tidak mempunyai akal budi. 说到耕种自己田地的，必拥有丰盛的粮食，但追随梦想的却是无知的。 Lalu kita melihat terjemahan English standarnya berkata begini, siapa yang mengerjakan tanahnya akan punya banyak roti, tetapi siapa yang mengikuti hal-hal yang sia-sia tidak mempunyai akal budi. 按照英文办的，就是耕种自己田地的，必拥有很多的面包，但追随戏佛的却是无知。 Lalu saudara, kita melihat terjemahan teks aslinya. 我们看这个原文，希伯来文的原文。 Jadi kalau saya boleh terjemahkan dalam bahasa Indonesia, teks asli berkata begini, orang yang mengolah tanah akan dipuaskan dengan roti. 耕种自己田地的，必因面包的满足。 Kita perhatikan ayat berikutnya. Tetapi orang yang mengejar kesia-siaan, mengejar angan-angan, fantasi, impian itu, 但追随戏佛的，就是梦想的、幻想的， tidak memiliki pengertian. Pengertian di sana adalah bicara hikmat, cara bekerja, berpikir, akal budi. 接下来就绝无知识的心，知识心就讲到他的常识、智慧以及工作中的思考。 Sehingga saudara terkasih, kalau kita melihat bagian ini, Amsal 12 ini ingin menegaskan kepada kita. 因此，弟兄姐妹，如果我们看箴言第12章，他这样的告诉我们：
bahwa hasil hidup kita ini tidak hanya ditentukan dari kerja keras. 我们生活的果效不仅仅是取决于我们努力的工作， Apalagi mimpi yang besar. 尤其是一个极大的梦想。 Tetapi bicara pekerjaan adalah hasil kita itu ditentukan oleh hikmat di dalam bekerja. 但是我们生活、我们工作的果效是在我们在工作中有上帝赐给我们的智慧。 Hikmat bukan hanya soal pengetahuan knowledge kita tentang sesuatu. 其实呢，智慧呢不仅仅是一个知识罢了， Tetapi cara kita berpikir, cara kita bertindak, sikap hati kita. 乃是我们的想法、我们的态度，并且我们正确的行动。 Ketika kita menanggapi sesuatu, ketika kita bersikap, bagaimana kita harus bersikap, itulah hikmat. 当我们就面对一件事情的时候，我们应该怎么样去做？这就是智慧。 Saudara-saudara terkasih, 弟兄姐妹， di dalam Amsal ini kita melihat ada 3 karakteristik 在 pekerja yang seharusnya tidak menjadi bagiannya orang Kristen. 在箴言书里面所说的有3种的这个特征的工作方法，这些不应该是我们成为相信神的人应该拥有的。 Jadi kalau kita seorang pekerja hari ini, mari kita ingat ada 3 karakteristik, 3 tipe orang pekerja yang tidak boleh dimiliki orang Kristen. 有3种的这个工作的特征是我们基督徒不应该拥有的， Atau tidak seharusnya bagi kita. 就是说我们不应该拥有的。 Yang pertama kita melihat adalah karakteristik pekerja rutinitas. 第一种的人就是例行程序的工作者， Yaitu saya bekerja, ini kewajiban saya. 他把工作是当做一个任务， Memang sudah harus demikian, semua orang bekerja. 他感觉每个人的工作是理当我 Saya 去工 bekerja 作。 karena ada tuntutan tanggung jawab. 我去工作是因为我家庭的负担， Sehingga setiap hari perasaannya saya bangun tidur, saya mandi dan sebagainya, saya berangkat kerja sebagai satu rutinitas. 因此每一天他起来，在那边洗漱了以后就去工作，好像是一个就是惯例罢了。 Nah, saudara terkasih, kalau kita melihat masalah utama tipe pekerja ini, 弟兄姐妹，如果我们看像这样的人的这个特征是什么呢？ bukan pada rutinitas yang dia jalani, 其实不是因着他每一天所做的惯例， tetapi orang-orang yang demikian itu adalah orang yang sudah tidak punya rencana 乃是在他工作里面他完全没有计划。 soal bagaimana dia hidup harusnya di dalam Tuhan, panggilan Tuhan kepadanya. 他没有再想到上帝在他生活里面有什么计划。 Jadi seorang yang bekerja rutinitas setiap hari, 一个按照惯例去做的这个工作者， ya memang orang itu mungkin tidak punya rencana apa-apa lagi yang saya mesti pikirkan dan sebagainya. 可能他已经没有什么计划，他要所思想的。 Tetapi hal yang paling inti adalah orang itu kehilangan makna dan tujuan Tuhan di dalam dirinya. 但是最主要的，他已经失去了上帝在他身上，在他工作里面所要达到的目的。 Pekerja yang kedua adalah tipe pekerja yang all out. 第二种的这个特征就是拼命的工作者， Adalah orang yang bekerja itu dia bekerja tanpa keseimbangan. 他努力的工作，但是却缺乏了平衡性。 Semuanya dia fokuskan kerja. 所有的一切，他就是着重于在工作 Energi 里面， dia, pikiran dia, tenaga dia. 他的思想、他的力量、他所有的一切。 Di kantor dia bekerja, pekerjaan dia bawa pulang ke rumah. 他不但在公司里面工作，并且把他工作带回家里。 Kalau memang sekali-kali kita mengerti. 如果是1、2次的话，那是可以理解的。 Tetapi pekerja yang seperti ini adalah setiap hari fokusnya hanya kerja, bawa pulang ke rumah. Dia ignore, dia tidak mau peduli kepada hal lain, keluarga, mungkin waktu kesehatan dia pribadi. 但是像这样的工作者，他是没有办法停止他的工作，从公司里面所做的，他也带回家里，在那里拼命的工作。 Saudara terkasih, tipe pekerja ini adalah orang yang memang produktif. 这样的工作者是的，他是有一个高效率的， Tetapi tidak bijaksana. 但是他却不明智， Karena dia menelantarkan banyak hal di dalam hidupnya. 因为他把生活中许多的事情忽略了。 Amsal berkata inilah orang-orang yang kerja tetapi tidak punya hikmat. 箴言他这样说的，这个努力工作者，但是却无知识、无智慧。 Saudara, Alkitab tidak menentang kita kerja keras. 弟兄姐妹，其实圣经没有
阻止我们不努力的工 Tetapi 作， menentang kita bekerja keras sampai kita mungkin menghancurkan diri kita. 但是却反对因做拼命的工作，毁坏了其他的事情。 Memberi hal-hal destruktif dalam diri kita. 就是很没有平衡的工作，破坏了我们的生命。 Saudara, hal yang ketiga, tipe yang ketiga adalah orang pekerja yang fantasi. 第三种的工作的特征就是充满着幻想的工作者， Kalau dunia sekarang pakai kata halu, 就现在讲的就是幻想的。 adalah oke, saya pengen cepat-cepat kaya. 他说我要快快的这个致富， Ya, pengen segera saya naik jabatan. 我要快快的能够升职， Saya ingin perusahaan saya berkembang dengan cepat. 我希望我的公司能够很快的发展。 Tetapi tidak punya fondasi di dalam dia beretika bisnis, di dalam dia kerja. 但是他却没有把这个工作基于这个道德的观念， Sehingga orang seperti ini biasanya menghalalkan segala cara, yang penting perusahaan saya besar. 因此像这样的人，他不择手段的让他的公司能够发展。 Saya tidak peduli rekan kerja saya, mau saya depak, mau saya singkirkan, yang penting saya naik jabatan. 我不管其他的员工，最主要我可以升职。 Saudara yang terkasih, tipe pekerja fantasi adalah tipe pekerja yang mengejar hal-hal yang kosong. 弟兄姐妹，这个就是充满着幻想的工作者，他在那里追求空洞的事情。 Nah, sehingga kita melihat tipe yang ketiga ini 我们看这个第三种的这个工作态 adalah 度， pekerjaan tidak melalui proses. 就是不履行 Tidak 这个 punya 程序的。 komitmen saya mau kerja keras, ada step by stepnya. 他没有因着他要就是去殷勤的工作，但是有他的步骤， Tidak ada disiplin bagi dirinya, tidak ada etika ketika dia bekerja. 他没有一个就是诚实的心。 Saudara, kalau kita melihat bagian ini, 弟兄姐妹，如果我们看这一段， Amsal mengajarkan kita, mari jadi orang percaya hari ini, jangan menjadi pekerja yang rutinitas, jangan menjadi pekerja yang all out dan pekerja yang hanya fantasi semata. 在箴言书里面，他就教导我们说，我们要相信上帝是我们的呼召者，并且呢，我们不可以做立训工作的、拼命工作的，或者是幻想工作者。 Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pekerja Kristen, karakteristik apa yang harus kita miliki hari ini? 那问题，我们作为一个基督徒，我们应该具备怎么样的特征呢？ Saudara, Amsal 12 ini menolong kita memahami bagaimana atau Tuhan mau apa atas diri kita ketika bekerja. 箴言书12章就教导我们说，让我们可以知道我们应该用怎么样的态度去工作。 Seorang pekerja Kristen harusnya memahami bahwa saya bekerja hari ini karena saya memenuhi panggilan Tuhan, panggilan Allah dalam diri saya. 一个基督徒的工作的态度，就是应该他就知道他的工作是回应上帝的呼召。 Firman berkata bahwa biarlah orang itu mengolah tanahnya. 圣经说，耕种自己田地的。 Dalam teks asli berkata mengolah tanah adalah kerjakan bagian kita, kerjakan yang dipercayakan. 在他原文里面就说到，忠心的工作在他所托付的。 Sehingga hari ini sebagai anak-anak Tuhan, 因此，今天我们成为基督徒， kita mengerti tanah itu menunjuk kepada bidang kerja kita. 我们知道田地指的是我们的工作的场地， Kepada tugas kita, posisi kita hari ini. 就是我们现今我们所的任务和位置。 Dan di dalam mengolah itu ada prosesnya. 那我们要耕种田地的时候，有它的步骤。 Proses bicara ketika mengolah tanah, di sana ada kesabaran, ketekunan bagi diri kita. 因为在其中有一个就是忍耐，并且就是就是诚实的心。 Sehingga hari ini apapun pekerjaan Tuhan berikan kepada kita, 因此呢，今天上帝赐给我们所有的工作， kita harus memandangnya sebagai panggilan Tuhan bagi kita. 我们必须把它称为是上帝的呼召， Dan harus tekun di dalam proses itu. 并且要在这个过程呢，我们必须要坚持，并且不懈， Harus punya kesabaran. 要有一个耐心的过程， Sungguh-sungguh kita bertekun dalam proses itu. 持续的过程。 Saudara, Allah tidak memanggil semua kita punya pekerjaan yang sama dan tempat yang sama. 弟兄姐妹，上帝没有呼召我们每一个人都去做一个同样的工作。 Tetapi kita melihat apapun pekerjaan kita, mau sebagai dokter, pengusaha, guru, apapun bidang pekerjaan kita. 但是我们所做的虽然不同，有的是做医生，有的做老师 Kita 等 dituntut 等。 mengolah tanah itu. 上帝要我们这个去
料理这个田地。 Dalam proses itu ada kesetiaan kita terhadap pekerjaan karena kita tahu itu panggilan Tuhan di mana Tuhan taruh kita. 在我们回应神的呼召的时候，上帝有上帝的信任， Jadi perlu ada kesetiaan dari diri kita. 因此我们必须要忠诚。 Sehingga mari kita mengerti saudara-saudara, 因此弟兄姐妹，让我们明白， ketika kita bekerja hari ini, 当我们今天工作， ataupun kalau kita mau pindah pekerjaan, 或者呢我们要搬到其他的工作， kita mesti melihat kita itu punya prinsip pertama dasarnya bukan gaji. 我们必须要有一个原则，就是最主要的不是他的工资。 Ya, semua orang pengen gaji yang lebih bagus, 当然， betul. 我们每个人希望有一个很高的薪水。 Tetapi anak-anak Tuhan mesti berpikir apa yang paling penting ketika saya di sebuah tempat kerja atau saya mau pindah pekerjaan sekalipun. 但是我们作为基督徒，我们必须要知道，我这样搬到其他的工作，是否有一个更重要的事情我们 Jadi 可以做？ keberadaan kita bukan karena gaji, 我们的存在并不是单单为了薪水， bukan karena pikir oh lingkungan ini aman lebih baik buat saya. 也不单单是考虑到环境的安全， Atau kita berpikir oh di tempat ini bisa ada pengembangan diri saya. 或者呢，我搬到新的地方，我可以一个很好的发展。 Atau mungkin di tempat ini saya bisa aktualisasi diri, lebih diakui. Di sana saya tidak diakui, sini lebih diakui. 或者呢，我们搬到一个新的地方，人家会更加的看重我们。 Saudara, ini tidak salah. 其实这一切都是没有错的。 Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita punya standar yang lebih tinggi, lebih murni, lebih baik. 但是上帝要我们在我们的工作上有一个更高的这个境界， Karena sebagai orang percaya kita ditaruh sebuah tempat kerja, ada misinya Tuhan. 因为我们被安置在一个工作的时候，有上帝的这个旨意在那里。 Sehingga waktu kita mau bekerja, janganlah mata kita memandang hanya kepada hal-hal ini. Tapi mari kita melihat bahwa kita dimanapun berada adalah memenuhi panggilan menjadi utusan Tuhan. 因此呢，我们在工作的时候，我们不单单看到，不要定睛看那些就是我们刚才所讲的，乃是我们让我们定睛上帝在对我们的呼召。 Saudara yang terkasih, 弟兄姐妹， Yesus di dalam Yohanes pasal 9 pernah berkata satu kalimat begini. 主耶稣在约翰福音第9章那边曾经说 Bahwa 过， kita itu harus mengerjakan pekerjaan yang mengutus kita. 就是我们必须做那差我来这的工， Tugas kita hari sebagai utusan Tuhan. 我们成为上帝的使者。 Karena sebagai utusan Tuhan panggilan pekerjaan itu maka tidak dinilai dari 因此呢，我们作为神的使者，我们的工作不取决于 tidak dilihat dari misalnya hari ini status itu terhormat atau tidak. 不取决于我们今天我们地位是尊贵的还是没有， Jadi CEO atau bukan. 是否成为一个经理， Bukan dari sebuah status perusahaannya besar atau kecil. 不是看在你在这个大的公司里面的地位， Juga bukan ditentukan dari jumlah pendapatan materi kita. 或者我们物质的收入的多或少。 Kita seorang pekerja ingin mendapat bisnis yang banyak, mencari uang yang banyak. 我们成为工作者，我们希望能够在我们的工作中得到许多的利益。 Panggilan kita ditentukan oleh hal-hal demikian. 但是呢，我们的这个上帝对我们的呼召， Kalaupun kita seorang pengusaha, lalu kemudian kita dapat proyek yang besar, puji Tuhan. 虽然我们是一个企业家，我们拿到了很大的这个利润的时候，我 Tetapi 们 kalau 感谢主。 misalnya katakan ada sebuah tempat yang kecil yang butuh bantuan kita, harusnya kita kerjakan kalau kita tahu Tuhan ingin kita kerjakan. 但是如果说有的地方需要我们帮助的，我们必须要伸手去帮助他。 Pekerjaan dalam konteks panggilan juga tidak ditentukan oleh bidang pekerjaan. 在工作的呼召里面，也不取决于工作的领域， Sehingga bagi kita sekalian, 因此对我们来说， dalam konteks kita bekerja, 在我们工作的领域里 saudara 面， kita belajar di Matius 25. 我们必须要学习马太福音25章， Ketika bicara talenta, sang Tuhan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. 就讲到关于恩赐，就是他的主人给他的仆人们，他许多的恩赐， Adalah bicara apakah dia setia atau tidak.
就讲到是否这个人是忠心的还是不忠心， apakah bisa dipercaya atau tidak. 这个人是否值得信赖， Bukan bicara hamba itu dari 5 talenta mampu mengembangkan 5 talenta, bukan. 并不是说看在这个他拿到5个大连德，又赚到其他的5个大连德， Tetapi bicara apakah setia di dalam panggilan itu, di dalam kepercayaan itu. 乃是看他是否在这个护照里面是一个忠心的。 Saudara, orang-orang Kristen anak Tuhan mesti mengerti bahwa ketika saya bekerja memenuhi panggilan Tuhan. 弟兄姐妹，我们作为基督徒，我们明白我工作是上帝的护照， Maka karena saya memenuhi panggilan Tuhan, 因着我回应了神的护照， saya mengolah tanah yang Tuhan titipkan. 我必须要去就是料理上帝托付我们的田地， Maka mesti saya kerjakan dengan setia, 因此呢，我们必须忠心的去做， dengan sungguh-sungguh, 真正的去做， dapat dipercaya, 可以值得信赖的 penuh integritas. 有一个诚实的心。 Sehingga pekerjaan saya, hasil saya membuat orang melihat ada Kristus dalam diri saya dan memuliakan Tuhan. 因此别人看到我们的工作的时候，他可以从我们身上看到基督，看到上帝的工作在我 Dan 们身 semua 上。 pekerjaan saya itu, hasil saya boleh memberikan kebaikan kepada orang lain. 因此，我所得到的成绩呢，可以成为一个好处， Boleh 给别 mendatangkan 人 damai sejahtera, berkat bagi orang lain. 一个恩典，一个平安，也是一个祝福。 Saudara terkasih, kehadiran kita di dalam sebuah pekerjaan, kita sebagai panggilan Tuhan, utusan Tuhan, bukan untuk menghancurkan orang. 弟兄姐妹，我们来到一个地方，我们回应神的呼召，来个地方工作的时候，不是为着要让别人失败， Mungkin termasuk dimanapun kita berada hari ini. 就是包括我们无论我们在什么 Mau 地 di 方， keluarga, 在家里， apa yang kita katakan 我们所说的， seharusnya membawa kebaikan bagi orang lain. 我们所说的，必须要带给别人的好处。 Saudara, pemikiran soal kehadiran kita membawa kebaikan bagi orang lain, 我们想到我们要在我们的身上，对别人有好处的话， itu juga disampaikan Yesus. 这也是主耶稣所说的。 Dalam Matius pasal kelima, Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. 就在马太福音第5章里面说着，你们是世上的盐。 Saudara, garam dunia artinya garam itu punya sifat membawa kebaikan. 世上的盐，意思就是说这个盐呢，带给别人的好处。 Kita tahu apa fungsi garam. 我们知道这个盐的贡 Saya 献， coba menuliskan fungsi garam di sana bagi kita. 我把它写下来。 Sebagai bahan pengawet, menolong kita tidak kena penyakit gondok, menjaga kesehatan kita. 作为防腐的这个物质，我们可以防止甲状腺的肿大， Sebagai penyedap rasa. 就是调味的工作。 Poin utamanya adalah kehadiran garam itu membawa kebaikan. 最主要的是这个盐的存在是带来好处的。 Maka maksud yang sama Yesus sampaikan ketika berkata, kamu adalah garam dunia. 因此，同样主耶稣说你是世上的盐。 Keberadaan kita dalam panggilan kita hari ini, 我们在回应上帝的呼召的 dalam 时候， pekerjaan kita, 在我们的工作上， atau mungkin lebih luas dalam keluarga kita, 或者在更远的，就是在我们的家庭里面， adalah harusnya membawa kebaikan bagi sesama yang ada di sekeliling kita. 应该是成为别人的好处、别人的祝福。 Dan garam itu bisa berfungsi kalau dia ada di dalam kehidupan larut. 而这个盐能够发生功效的话，如果说这个盐溶解在我们的溶解在一起， Saudara, saya ingin memakai sebuah ilustrasi 我有一个就是比喻， menolong kita supaya memahami apa maksudnya Tuhan. 让我们可以更加的明白上帝的这个意思。 Saya ingin membawa perkataan garam dunia itu ke dalam konteks dunia hari ini. 我要把这个世上的人带到这个现在的世界里面， Memakai ilmu pengetahuan. 用这个知识。 Saudara yang terkasih, 弟兄姐妹， di tangan saya punya 在我 toples 手上有一个瓶子， Anggaplah toples ini adalah kehidupan kita. 这个瓶子呢就可以象征我们的生活。 Ketika kita hidup hari ini, ketika Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, 当上帝赐给我们生命的时候， anggap toples ini dan air dalamnya adalah hidupmu dan hidupku hari ini. 这个瓶子里面的这个水，就是想象就是我们的生活。 Ketika kita hidup hari ini, 当我们今天活着， Tuhan izinkan orang lain ada di dalam diri kita. 上帝许可
有别人在我们的里面。 Anggaplah telur ini adalah orang lain yang Tuhan izinkan ada masuk di dalam hidup kita. 就说这个鸡蛋呢，好像别人一样进到我们的生活里面。 Misalnya katakanlah kalau ini yang bekerja ini adalah karyawan kita. 就比如说这个鸡蛋呢，就象征着我们的员工， Kita sebagai atasan. 我们成为上司。 Saudara, seringkali yang terjadi adalah ketika karyawan kita masuk dalam hidup kita hari ini, 多少时候，这个当员工进入我们的工作里面的时候， yang seringkali terjadi adalah orang itu kita tenggelamkan. 就是经常我们让他沉下去。 Artinya dulu dia dengan karakter yang baik, karyawan yang baik, lalu kita berkata, gak apa-apa nipu sedikit-sedikit. Semua orang juga begitu, kita sedang menenggelamkan orang itu. 以前呢，这个员工是那么的诚实，但是呢，我们却跟他说没有关系，你就是贪污一点没有关系的，我们就等于把他沉下去了。 Atau kalau kita karyawan, kita sedang menggosipkan bos kita, menyampaikan hal yang jelek kepada orang lain, kita sedang menenggelamkan sesama kita. 或者呢，我们的员工在那里说老板的坏话的话，这也是让就是把这个人沉到水里 Atau 面。 mungkin kalau saya boleh konteks di keluarga. 那如果说可以用家庭来比喻的话， Ketika anak kita ambil rapot, misalnya kita berkata, nak kamu kok nilainya begitu tidak lebih baik dari temanmu, kok kamu nggak bisa? 我们看到我们的孩子的成绩以后，我们说你怎么不会比别人更好呢？ Kita sedang menenggelamkan anak kita. 我们正在把这个孩子 Yesus 沉到。 berkata hidup kita jangan begini saudara-saudara. 主耶稣说，我们的生活不可以这样， Dalam bekerja dan sebagainya, 在我们的工作或者其他的方面， janganlah kita demikian. 我们不可以这样。 Saya punya toples yang kedua, saya kembali ilustrasi ini adalah hidup kita. 我有另外的一瓶的水，就是像我们的工作一样， Yesus 生活一 berkata 样。 kamu adalah garam dunia. 主耶稣说，你是世上的盐。 Saudara, saya ingin masukkan garam ini dalam toples yang kedua. 我把这个盐放进第二个的这个容器里面， Lalu kemudian garam ini akan saya larutkan di dalam toples yang kedua. 我让它溶解在水里面。 Lalu garam itu bersatu dengan air di dalam toples ini. 这个盐跟水掺杂在一起了。 Ini saya ingin ilustrasikan bahwa Yesus berkata kamu adalah garam dunia. Hidupmu sudah punya garam, ada garam di dalamnya, ada 这 garam 就 dunia. 是耶稣所说的，你是世上的盐，因为这个盐已经溶解在你的生命里面。 Saudara, ketika sebuah kehidupan itu ada garam dunia, 弟兄姐妹，当我们的生命里面有盐的话， maka Yesus berkata ketika ada orang lain masuk dalam hidup kita, kita bukan menenggelamkan orang itu, tetapi kita boleh mengangkat orang itu. 当我们身上有盐的话，有员工来到我那边，我们没有把它沉下去，乃是把它让它升上去。 Kamu adalah garam dunia. 你是世上的盐。 Artinya ketika ada karyawan, kita sebagai pimpinan karyawan masuk ke dalam tim kita, bekerja bersama kita, kita tidak menenggelamkan orang itu, tidak mengajari hal yang jahat, tetapi justru kita mengangkat dia, mengapungkan, membuat dia lebih tinggi, lebih baik. 因此，当员工来到我们的工作场所的时候，我们没有把它沉下去，乃是让他提升更高的地 Kita 方。 mengajarkan hal-hal yang baik. 我们教导他好的方 Kamu 面。 jadi karyawan harus jujur, harus baik. 你成为员工，你必须要诚实。 Saya support kamu, ini adalah training buat kamu. 我支持你，这是训练你的。 Keberadaan kita hari ini dalam pekerjaan termasuk keluarga sekalipun harusnya jangan menenggelamkan orang, tetapi kita boleh membuat orang semakin baik, semakin tinggi, 在我 semakin 们今天 berkembang. 的工作上，让我们真是可以，就是有一个原则，就是让人不要沉下去，乃是让他可以浮上来，帮助他更加的提升。 Amin. 阿门，弟兄姐妹。 Saudara yang terkasih, yang kedua Amsal berkata ketika bekerja. 就是说的箴言也说的，当我们工作的时候， Bekerjalah di dalam hikmat akal budi dan bukan di dalam impian dan fantasi. 让我们用智慧去做呢，不是在这个幻想中去做。 Saudara, kalau kita melihat bagian ini, 弟兄姐妹，如果我们看这一段的经 kita 文， juga melihat Pengkhotbah 5 berkata hal yang sama. 我们也看到这个传道书5章那边也说了。 Pengkhotbah 5 kalau bahasa Indonesianya berkata karena sebagaimana mimpi banyak demikian juga perkataan sia-sia banyak, lalu takutlah akan Tuhan. 传道书5章7节这样说的：多梦的多缘，其中多有虚反，你要敬畏上帝。 Tetapi teks asli berkata kepada kita begini, 但是原文是这样说的： di dalam banyaknya mimpi, 在许多的做梦里面， artinya orang yang banyak bermimpi, 意思说
经常做梦的人， akan banyak perkataannya. 将会有许多的梦话， Dan dalam banyak perkataan ini semuanya sia-sia. 而他们所说的都是虚幻的。 Jadi impian itu semua dia katakan dan sebagainya, kalau hanya sampai di tahap bermimpi, angan-angan, semuanya sia-sia. 因此他所说的，如果说是就单单在梦里的话，这一切都是虚空。 Tapi berkata takutlah akan Tuhan. 因此说到你们要敬畏上帝。 Sehingga pengkhotbah dan Amsal bicara topik yang sama. 因此呢，箴言跟这个传道书里面的作者他 Bahwa 所说的 hari 一样 ketika。kita bekerja. 今天我们工作， Saudara, kita bukan bicara soal impian, saya bermimpi. 我们不说是到我在那里有一个梦想， Karena impian tidak bisa menuntun kita dalam bekerja. 因为梦想不能够引导我们去工作。 Tetapi kita perlu punya satu sikap hikmat, takut, punya akal budi di dalam Tuhan, takut di dalam Tuhan. 乃是我们必须要有凭着智慧，在上帝那边，就是凭着上帝赐给我们的智慧去做。 Artinya hari ini jangan menjadikan impian kita itu sebagai penggerak segala hidup kita di pekerjaan kita. 因此呢，不可将这个幻想成为我们工作的推动力。 Tetapi saat kita bekerja, kita perlu tahu bahwa perlu ada hikmat, akal budi yang takut akan Tuhan. 但乃是我们在我们工作的时候，我们有智慧，我们就敬畏我们的神。 Saudara, kita lihat satu contoh yang jelas. 我们看一个很切实的这个例子， Contoh Yusuf. 夜时。 Saudara, Yusuf itu kita tahu bahwa adalah pribadi yang tidak digerakkan oleh impiannya. 这个夜时呢，是一个没有就是被梦想付诸于行动的一个例子。 Tetapi dalam semua tindakannya itu didasarkan pada hikmat, akal budi, takut akan Tuhan. 但是他在所有的行动里面，他存着智慧，并且敬畏我们的神。 Saudara, Yusuf itu sudah bermimpi sejak dia usia muda. 其实夜时在年轻的时候，他有许多的梦想。 Saudara ingat ketika dia bermimpi 当他做梦的时候， bahwa ketika di ladang semua sedang bekerja mengikat berkas gandum, lalu kemudian berkas gandum saudara-saudara datang kepada dia dan sujud menyembah kepada dia. 他梦见在这个就是在田地里面，他在那边困那个就是货买的时候，其他兄弟的货买就是向他下跪， Lalu ada bulan, bintang dan 11 bintang juga sujud menyembah kepada dia. 并且呢有12个这个星星月亮在那边也是向他下跪。 Saudara, inti dari mimpinya itu sama. 其实它里面的这个意思是一样的。 Tuhan sudah kasih tahu Yusuf 上帝已经告诉夜时， bahwa satu kali nanti kamu akan menjadi pemimpin. 有一天你将会成为一个带领者， Kamu akan jadi pemimpin yang besar. 你要成为一个很伟大的这个领导， Dan saudaramu akan sujud menyembah kepadamu. 而你所有的兄弟将拜在你的脚下。 Nah, saudara bayangkan kita adalah Yusuf. 如果说我们是夜时的话， Sejak usia 17 kita dikasih tahu kita punya target nanti, kita punya impian bahwa kita akan menjadi pemimpin besar. 当他17岁的时候，他已经被提示说他要成为一个伟大的带领者。 Tetapi hal yang luar biasa, saudara, 但是非常口味的， Yusuf hidup tidak mengandalkan mimpi itu. 夜市呢的生活，他不是就是用这个梦想来决定， Tidak mengandalkan impian itu untuk dia, ya tenang-tenang nanti saya juga jadi pemimpin. Enggak begitu, saudara. 没有将这个梦想成为他的生活的指导。他说：“哦，我可以随随便便的生活，最主要的以后我 Dia 成为 tidak 领 hidup 导。” dalam fantasinya berkata kepada saudaranya tiap hari, kamu sembuh saya nanti ya, kamu akan sujud sama saya ya. 他没有向他的兄弟说：“哦，你以后你要就是向我下跪哦。” Dia bukan tipe pekerja yang fantasi halu. 他不是说一个幻想的工作者， Tetapi dia adalah orang yang penuh hikmat dalam bekerja. 但是夜市却是有一个很智慧的工作者， Dan takut akan Tuhan. 并且敬畏 Dan 神。 semua itu dia bawa dalam seluruh proses hidupnya. 这一切他都带到他生活的这个 Satu contoh yang sangat Cenderung jelas. di mana? Satu contoh yang sangat jelas. 一个非常清楚的例子， Adalah ketika di rumah Potifar. 就是当他在波提法的这个家里的时候， Saudara bayangkan di rumah Potifar itu, 在波提法的家里面， ya ada cici Potifar. Ada istrinya Potifar. Dia nggak mau dipanggil tante, cici aja. 其中有这个波提法的妻子，
Ya, istri Potifar itu, saudara bayangkan Alkitab mencatat dia menggoda Yusuf dari hari ke hari, setiap hari. 这个圣经里面记载说，这个波提法的妻子呢，每一天都应有他。 Saudara, saya bayangkan si Cici Potifar, istri Potifar ini, 我可以这个想象，这个波提法的妻子 seorang yang sangat menarik. 一定是非常漂亮的 Skincare-nya pasti bagus. 就是非常漂亮， Pasti dia wangi. 肯定是香喷喷的。 Seorang yang mungkin gak punya kerut-kerut di muka. 她脸上没有皱纹的， Ya, jaga diri kan istri pejabat. 因为她非常的看护她自己，因为她是这个就是领导的妻子。 Bayangkanlah wanita yang seperti ini tiap hari memandang Yusuf, mau goda Yusuf. 像我们想象，像这样漂亮的女子，每一天就是引诱着耶稣。 Ya, orang sekarang pakai istilah ani-ani. Menggoda Yusuf tiap hari. 每一天引诱这个耶稣， Mungkin pagi hari bangun tidur, Yusuf bawakan saya minum. 可能他天一亮起来的时候就说：“耶稣，你给我水 Yusuf 喝。 membawakan minum. ”耶稣就带了这个水给 Yang 他， diambil bukan minumnya gelasnya, 他不是拿这个被子， tetapi yang diambil tangannya Yusuf. 乃是抓耶稣的手 Yusuf duduk sama Cici di sini. 就说：“你坐在我旁边吧。 Yusuf duduk agak jauh. ”耶稣就坐远一点。 Yusuf nggak mau geser, dia yang geser. 耶稣不来，他就跑到耶稣那边， Aduh Yusuf, kamu ototmu bagus ya. 就说了：“哦，耶稣，你的身体非常强壮。” Setiap hari. 发生每一天都发生。 Satu hari dia nggak tahan, Yusuf tidak tergoda. 到最后呢，他看到这个耶稣没有被引 Dia 诱， memaksa Yusuf. 他就强迫耶稣， Bayangkan memaksa Yusuf. 强迫耶稣。 Pak Yusuf akhirnya melarikan diri keluar pergi. 因此耶稣呢，就是赶快逃跑。 Yusuf kalau hidup dalam impian, 如果说耶稣在幻想中生活的 dia 话， mungkin memakai cara itu untuk menjadi penguasa. 他可能会利用这个关系呢，让他可以升 Tapi 级。 dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan ini karena kejahatan besar. 但是呢，他却说道：“我怎能做这样的大恶呢？ Kejahatan besar kepada Tuhan. 一个大恶得罪了上帝。” Ada hikmat, akal budi di dalam takut akan Tuhan. 因此呢，他有智慧在这个敬畏上帝的事上。 Saudara terkasih, 弟兄姐妹， hari ini ketika kita hidup, 今天当我们活着， mari melakukan segala sesuatu dengan hikmat di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. 让我们在主里面，我们真正的凭着智慧去工 Orang 作， yang punya hikmat di dalam Tuhan. 有这个智慧的这个在神里面有智慧的人。 Saat kita harus memilih sesuatu 但我们可以要选择一个东西的时候， yang baik dan yang jahat. 一个好的，一个坏的。 Sebagai pekerja memilih korupsi apa tidak korupsi. 成为工作者要贪污呢，还是不贪污？ Sebagai seorang pekerja bisnis mau nipu orang apa tidak nipu orang. 成为就是就是做企业家的，要骗人呢，还是不骗人？ Kita yang hari ini punya hikmat takut akan Tuhan maka akan bisa memilih yang baik. 因此，我们今天在神里面有智慧的，我们会可以选择 Mampu 那好 melakukan yang benar bukan yang tidak benar. 行那对的，而不是错的。 Seorang yang punya hikmat dalam Tuhan 在主里面有智慧的， adalah orang yang mampu mengelola semua berkat yang Tuhan berikan kepada dia, Nangko. Tuhan titipkan kepada dia. 是能够料理所有上帝赐给他的这个恩典。 Seorang punya hikmat dari Tuhan akan mampu hidup dalam panggilannya. 有在上帝里面有智慧的，他会很好的呼应上帝的呼 Saudara, 召。 sebab itu kita kerja hari ini 因此，今天我们工作 bukan dengan rutinitas, 不应做我们每一 bukan 天 cuma 所 kerja 惯例， all out, 不是我们拼命的工作， bukan cuma hari ini mau flexing, berpikir saya punya mimpi besar, Tuhan berkata kepada saya nanti saya punya kesempatan. Bukan. 不是用幻想的就说到哦，上帝，你先跟我们讲，等下我会这样做的。 Tetapi kita adalah orang yang bekerja keras hari ini karena utusan Tuhan.
但是我们今天努力的工作是应做上帝的呼召。 Kita produktif karena untuk jadi berkat bagi orang lain. 我们有高效率，因为为着要让别人得着好处。 Kita menjadi pribadi yang mau kerja efisien, efektif, dan kerja smart hari ini. 我们要成为一个努力并且有果效的这个工作者。 Smart itu artinya saya punya ide, punya cara yang sesuai dengan konteks zaman ini. 意思就是说我可以跟这个先进的时代，就是有一个很好的这个沟通， Smart artinya saya bisa kerja dengan bijaksana. 我可以很智慧的去做。 Saudara, orang yang takut dengan Tuhan, yang punya hikmat takut akan Tuhan, 一个敬畏神的人，他会就是很好的工作。 maka akan menjadi seorang pribadi yang ahli, punya skill. 这样的人将成为一个专家。 Sehingga itu firman berkata dia akan bisa berdiri di hadapan raja, pembesar-pembesar. 因此，就像圣经里面所说的，他会站在这个王的面前。 Berdiri di hadapan raja bukan untuk keagungan diri sendiri, tapi kesempatan menjadi besar. 他站在王的面前，不应做要让自己感到伟大， Kalau 乃是 kita- 让他可以做更大的工 Kalau kita 作。 boleh naik jabatan, promosi, menjadi pemimpin, CEO, bukan untuk kita. 如果说我们可以升职成为一个领导者，并不是为做我们自己， Tapi ketika ada di atas, ingatlah bahwa ini kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. 但是当我们成为一个领导者的时候，我们就这样要想到，应做这个职位呢，我可以帮助更多的人。 Saudara, hal kedua yang mesti selalu kita ingat. 有一点我们必须要 Bekerja 记得 dalam，hikmat, akal budi, takut akan Tuhan. 就是用智慧在神里面敬畏他。 Di hari ini, 在今天， mari kita belajar bahwa hidup kita dalam pekerjaan kita. 让我们学习我们的工作， Kita adalah utusan Tuhan. 我们是上帝的使者， Kemudian kita hidup hari ini dengan hikmat yang takut akan Tuhan. 我们必须要靠着智慧以知识来敬畏我们的 Sehingga 神。 bisa bekerja dengan baik, 因此，我们能够好好的 tidak 工 menipu 作， orang, 不骗人， tidak merusak hidup orang, 不破坏别人， tapi menjadi orang yang boleh merepresentasikan Kristus dalam diri kita. 乃是让我们成为一个别人从我们身上看到基督。 Amin. 阿门。 Tuhan berkati kita. 上帝祝福我们， Mari kita berdoa. 我们祷告。